Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kelas kita hari ini cikgu nak bincang masih lagi dalam bab pelarasan dan tarik imbangan. Kalau dalam buku kerja kamu ada pada muka surat 163. 163. Kita akan masuk penyata keuangan dengan pelarasan. Dengan pelarasan ni maksudnya ada maklumat tambahan, ada soalan yang perlu diselesaikan. Okay. So soalan 2, perniagaan sas madu. Okay. So ini ada dalam soalan kamu, surat 63, 163. Perniagaan sas madu. Ini adalah, saya panggil ini diimbangan duga ni, yang belah kiri tangan kamu ni, belah debit, belah kanan ni belah kredit. Ni belah debit, ni belah kredit. Item-item belah debit ni, kalau kamu tengok yang ni, semua ni adalah belanja dengan aset. Kita ikut pada batlih, belanja, aset, debit, liability, equity, H hasil, kredit. Ini semua kredit. Ini, alright. So dia dah bagi dalam soalan ni ya. Okey. Jadi bila kita jumpa soalan macam ni, kita kena selesaikan maklumat tambahan. Dah, saya tutup ni dulu. Kita kena selesaikan maklumat tambahan. So, satu roman maklumat tambahan ni nama panjang dia, nama pendek dia maktam. Kalau saya tersebut maktam tu, kamu fahamlah ia adalah maklumat tambahan. So, satu roman dia bagi tahu inventory 30 April. Bermaksud 30 April bermaksud inventory akhir. Inventory awal adalah di sini, di debit ni sebab dia aset kan. Ni inventory awal. Dia dah bagi kat soalan. Memang begitu. Inventory akhir dia tak ada di dalam imbangan duga. Dia ada di maktam. So inventory akhir ni dia akan pergi ke akaun perdagangan dan akaun perdagangan tu apur dia akan pergi ke apur dan dia pergi pada PKK. Okay. Alright. So dua roman dia bagi tahu pulangan jualan dari ABT 320 belum direkodkan. Maksudnya ada pulangan jualan yang belum rekod di sini. Jadi belum rekod. Pulangan jualan kena tambahlah 320 dan tambah 320 ni. Okey. So kita tambah di sini. Okey. Dan ABT pun belum rekod. Kerana ada pulangan jualan dari ABT, maksudnya ABT kita akan berkurang. Jadi mana ABT? Kamu belum terima ni. ABT akan berkurang. Jadi kamu kena tolak. Tolak 320. Jadi angka yang baru adalah 3480. Okay. Lepas tu seterusnya, dividen 130 belum diterima. Patutnya dah terima. Hasil belum terima ni. Dividen hasil kan. Patutnya dah terima tapi belum terima. Berjumlah 130. So dividen diterima, kita baru dapat 1030. Lagi 130 belum dapat. Jadi kita kena tambahkan. Okey, kita tambahkan di sini. 130 dan angka baru adalah 1160. Satu lagi adalah dividen belum terima. Hasil belum terima, kamu belajar dalam topik pelarasan, ia adalah aset. So dia dekat debit lah 130. Jadi kita tambah di sini. Okey, maklumat terusnya, gaji dan upah belum bayar. So gaji dan upah belum bayar, kita yang belum bayar, jadi ialah liability. So liability dekat kredit. So kita tambah gaji dan upah belum bayar 1400. Patutnya kita dah bayar tapi kita belum bayar gaji dan upah ni. Patutnya kita dah bayar tapi kita belum bayar, berjumlah 1400, bermaksud kita kena tambahkan dengan yang kita dah bayar. Okey, mungkin kamu tak tahu apa ni imbangan duga. Imbangan duga ni adalah
yang kita dah buat pada 30 April. Imbangan Nugening yang kita dah buat pada 30 April. Tetapi dah siap dah pada 30 April. Tetapi cek balik ada lagi urus niaga yang kita belum catatkan, iaitu di maktam. Sebab itulah kita kena buat pelarasan ikut maklumat yang diberi di maklumat tambahan. Jadi kita kena buat pelarasan dekat imbangan duga. Gitu. Okay, next, angkutan keluar prabayar. Angkutan keluar adalah belanja. So belanja prabayar. Belum sampai tempoh masa kita bayar tapi kita dah bayar siap-siap. Jadi ia adalah aset. Pelarasan aset. So dekat debit. Angkutan keluar prabayar 250. Okay, sekarang ni kita nak tahu berapa yang sepatutnya dekat akaun perdagangan untung rugi APUR, kita hanya letak yang amount yang sepatutnya. So angkutan keluar dalam 500 ni ada 250 untuk bulan Mei. Kita tu nak kira yang sepatutnya sampai 30 April sahaja. Kita tak nak lebih daripada April. Kita tak nak lebih daripada, kita nak ngam-ngam sampai 30 April saja. So yang angkutan keluar prabayar ni kamu bayar awal untuk bulan Mei depan pun kamu dah bayar siap-siap. Tak boleh, salah daripada konsep tu lah. Jadi angkutan keluar daripada 500 ni kita kena keluarkan 250 sebab kita nak yang angka sepatutnya sampai 30 April sahaja. Jadi kita tolak. Jadi angka baru adalah 250. Okey, maktam yang seterusnya susut nilai jentera 190. So yang ini dia tak suruh kira, dia dah bagi siap-siap. Jadi susut nilai adalah belanja. Jadi tengok belanja dekat debit. So dicatatkan 1,900. Okey, jadi susut nilai terkumpul jentera kalau dekat sini tak ada kalau tak ada bermaksud susut nilai dengan susut nilai terkumpul angka yang sama. Susut nilai dengan susut nilai terkumpul benda yang berbeza. Ini adik, ini kakak. Dia dari keluarga yang sama tapi dia lain. Ni adik, ni kakak. Contohlah, ni abang, ni adik. Gitu. Jadi susut nilai jentera ni dia duduknya dekat APUR. Susut nilai terkumpul ni duduknya dekat PKK. So susut nilai jentera ni sifat dia adalah belanja. So belanja dekat APUR. Susut nilai terkumpul ni adalah akaun induk untuk jentera. Jadi dia adalah di PKK. Okay, next. Susut nilai alatan pejabat. Susut nilai. Saya cakap induk tadi, bukan susut nilai jentera. Susut nilai terkumpul ni akaun kontra bagi jentera. Induknya jentera lah. Okey, itu nanti kita akan cerita lain lah. Okey, lepas tu seterusnya susut nilai alatan pejabat. So, macam saya cakap tadi, susut nilai adalah belanja. Jadi belanja dekat debit. Okey, lepas tu SNT alatan pejabat dekat kredit. Okey, lepas tu PHR. Okey, so dia bagi tahu PHR ditetapkan 190. Ada tak kat soalan PHR? Tak ada. So dia bagi tahu PHR ditetapkan 190. Jadi ada dua. Satu belanja PHR 190, satu lagi yang ni belanja ni dekat APUR lah. Dan PHR dekat PKK di aset semasa. Okey, jadi yang angka ni kamu tak perlu isi, tak perlu ni lah. Okey, ini dia punya dia punya short form dia. Jadi dengan menggunakan short form ni kita akan list down satu-satu item-item ni ke mana. Okey, belian belanja. Bilangan jualan, kos jualan. Ni kita berpandukan kepada rumus. Duty atas belian, kos perdagangan. Kita masuk akaun perdagangan. Insurans atas belian perdagangan, perdagangan, gaji dan upah, belanja. Silap tu belanja, angkutan keluar, belanja, U tak ada. Apa ni? Oh, UB ni untung belanja. Apa benda ni? Belanja je, B je kat sini. Insurans belanja, jentera, ABS, ABT, AS, alatan pejabat ABS, tunai AS, bank AS, ambilan equity pemilik. Pula KM ni kat KM pula lah. KM
ikuti pemilik ambilan ikuti pemilik, dividen belum terima, aset semasa, angkutan prabayar aset semasa, sud nilai belanja, dan belanja. Okey, jualan, apa jualan ikuti pemilik? Jualan hasil pulangan belian, pulangan belian adalah KJ, pula KB apa ni? Teruk betul typo ni. Dividen diterima hasil, sewa terima hasil pinjaman LBS, modal ikuti pemilik, akaun belum bayar LS, gaji dan upah belum bayar LS, sud nilai terkumpul, adalah tadi tu kontra bagi ABS. Jadi K kontra ABS. Sud nilai terkumpul pejabat kontra ABS, untuk teragu adalah kontra AS. ABT, kontra ABT. Okay, kita dah list down. Mana yang saya cakap tadi yang betul kan, kamu betulkan lah. Jadi kita akan masukkan ke dalam ekor perdagangan untung rugi. So, kita dah ada maklumat-maklumat ni semua kan. Jadi, kita, dalam buku latihan kamu buat satu page macam ni ada 3 lajur. Okay, tulis dulu tajuk dia. Asas madu, okay, jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Lepas tu kita cari kos jualan, inventory awal, ni inventory awal, belian, angka belian, tolak pulangan belian, okay, dapat belian bersih, okay, tambahkan dengan Audi, angkutan masuk ada 200, okay, dia ambil dulu duty atas belian, angkutan masuk, insurans, insurans atas belian. So semua ni adalah item Audi. Tambahkan, kita dapat satu angka, tambah dulu dengan inventory awal, kita akan dapat angka KBDJ. Dapat KBDJ, kita akan tolakkan dengan inventory akhir dan kita akan dapat kos jualan. Okay, bila dapat angka kos jualan, kita akan tolakkan dengan jualan bersih, kita akan dapat untung kasar. Lepas tu kita akan tambahkan dengan hasil. Mana nak dapat item hasil? Di sini, belah kredit sahaja. Diskaun diterima, dividen diterima, sewa diterima, lepas tu tolak belanja. Belanja kat sini lah. UB ni. Okey, ambil saja. Lepas tu yang untung kasar tadi tambah dulu dengan kedua-dua hasil, ketiga-tiga hasil, kita akan dapat satu angka dan angka ni kita akan tolakkan dengan belanja. Dapat angka belanja dan kita akan dapat untung bersih. Okey, selesailah akaun perdagangan dan untung rugi. Dengan dapatnya amount untung bersih, kita akan gunakan angka ni di penyata kedudukan keuangan. Jadi soalan minta buat dulu akaun modal. Dua Roman dia nak akaun modal. Jadi kita buka dulu akaun modal. Baki awal akaun modal, modal di dalam perniagaan kita tengok ada 18K. Lepas tu untung bersih kita baru dapat, jadi kita akan tambahkan 11,290. Kemudian kita akan tolakkan dengan ambilan 900. Jadi modal yang baru adalah 28390. Macam mana boleh dapat ni? Okey, kamu tengok. Kamu tambahkan dulu belah kredit dan belah debit. Mana yang angka yang lebih besar kita akan tulis di double line . So 29290 tolak dengan 900 dan ini adalah baki bibi ataupun modal baru. Okey. Sekarang kita akan teruskan dengan PKK. Pertama adalah aset bekas masa. Okey. Ini adalah format lama . Format lama ni. Okey, tak apa, teruskan je. Jentera, amount jentera tolak dengan SNT jentera. Alatan pejabat tolak dengan SNT alatan pejabat. Kita akan dapat angka ABS. Lepas tu kita akan masukkan angka aset semasa, tunai inventory akhir, bank, lepas tu akaun belum terima, angka baru. Kita 2480 dan kita kena tolakkan dengan PHR 190. Kenapa? Memang rumus begini .
Okey, jadi tolak dapat angka dividen, masukkan semua aset-aset semasa lah. AS kamu tu Okay, dah dapat satu angka liability semasa, kita aset semasa, kita cari pula amount liability semasa. So amount liability semasa, akaun belum bayar, gaji belum bayar. Masukkanlah yang mana yang dah kita ni tadi tu Dan aset semasa tolak dengan liability semasa, kita akan dapat angka modal kerja. Pastikan tulis perkataan modal kerja ni kerana ada markah tau. Okey, lepas tu modal kerja tambahkan dengan ABS, kita akan dapat angka double line, angka yang imbang. So equity pemilik, modal awal, ini yang kita kira tadi lah. Modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan. Kita akan dapat inilah satu angka dan kita akan tambahkan dengan LBS iaitu pinjaman 10K. So kita akan dapat angka imbang. Kalau kamu dapat angka imbang ni maksudnya betul lah jalan kerja kamu semua. Okey, jadi kerja rumah kamu adalah kamu kena buat ni saja. Kamu kena buat ni je. Soalan 2 ni saja. Okey, itu sahaja.